Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi malam 30 Julai 2020 bersama saya Fidai Hanan Sahni. Berita dimulakan dengan perutusan khas Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Haji Openg sempena Hari Raya Aidiladha. Dalam perutusan khas itu, beliau mengajak masyarakat untuk bersama-sama bermuhasabah diri dengan menjadikan peristiwa sejarah Nabi Ismail AS sebagai pedoman dan petunjuk bagi umat Islam mengorbankan harta benda dan jiwa demi keimanan kepada Allah SWT. Datuk Patinggi Abang Zohari juga meminta masyarakat di negeri ini, khususnya di daerah Kuching yang merupakan zon merah, untuk mengikuti setiap sekatan dan protokol yang dikenakan bagi mengekang penularan wabak COVID-19. Seterusnya, perkembangan harian COVID-19 melalui siaran langsung sidang media Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak hari ini. Pengerusinya yang juga Timbalan Ketua Menteri Datuk Ahmad Douglas Uga Embas memaklumkan bahawa tiada kes positif dilaporkan dan jumlah keseluruhan kekal pada angka 677 kes. Tidak ada kes positif COVID-19 dilaporkan. Oleh demikian, jumlah kes keseluruhan COVID-19 di Sarawak kekal pada angka 677. Selain itu, terdapat 6 kes sembuh baru dilaporkan dan dibenarkan discharge dari Hospital Umum Sarawak melibatkan 4 dari daerah Kuching dan 2 dari daerah Samarahan. Oleh yang demikian, jumlah keseluruhan kes sembuh setakat hari ini adalah seramai 571 orang atau 84.34%. Datuk Ahmad Douglas juga memberitahu sebanyak 9 PUI baru dilaporkan dan 2 kes masih menunggu ujian makmal. Ever since the emergence of the number of positive cases, JKNS has done a very aggressive contact tracing program. Not only the contact tracing program for the cases that was positive, they are doing also the surveillance atau pengawasan kepada sektor-sektor seperti tapak pembinaan, plantation dan sebagainya. Tambah beliau, bagi sampel yang diambil semasa penjejakan kontak dan pengawasan surveillance pula sebanyak 1,182 masih menunggu ujian makmal. Dalam perkembangan sama, Datuk Ahmad Douglas turut memaklumkan mengenai beberapa keputusan menerusi mesyuarat JPBN Sarawak. Berkuat kuasa 1 Ogos 2020, semua warga negara Malaysia dari Semenanjung, Sabah dan Labuan yang masuk ke Sarawak, mereka akan dipasang wristband dan dibenar balik ke rumah masing-masing. Kita akan menghadkan pergerakan di antara zon dan permohonan kita telah dilulus oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Semua rakyat Sarawak wajib memakai pelitup topeng muka semasa berada di tempat awam, pusat beli belah, di pengangkutan awam, market dan kedai makan. Tindakan akan diambil sekiranya pengusaha premis dan pelanggan didapati tidak memakai pelitup topeng muka. Tapi kalau apabila makan, memang tak boleh pakai face mask. Sebelum ini kita telah mengumumkan semua perniagaan dalam kawasan kuning dan merah adalah bermula dari pukul 6 hingga pukul 10. Pengusaha stesen minyak dan kilang dibenarkan untuk beroperasi seperti biasa. Justeru, nasihat beliau kepada orang ramai agar sentiasa mengamalkan saranan dan nasihat-nasihat kesihatan pada setiap masa. Syarat-syarat seperti yang ditetapkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Orang yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, bayi, warga emas, orang kurang upaya perlu dilindungi, individu tidak sihat dan bergejala dikenaki segera menjalani pemeriksaan kesihatan. P. Penjarakan social distancing diamalkan pada setiap masa sekurang-kurang 1 meter. Stay vigilant, stay safe, stay healthy, save life. Mari kita sama jaga Sarawak, into Sarawak. Berikut pula,
Adun Mulu Datuk Gerawat Gala telah mengangkat sumpah bagi pelantikan semula sebagai timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri Sarawak di hadapan Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Haji Abdul Taib Mahmud bertempat di Astana Negeri Sarawak pada Khamis. Datuk Gerawat merupakan anak kelahiran Bario berketurunan Kelabit, telah memegang jawatan sebagai timbalan Speaker DUN Sarawak sebelum ini selama 4 tahun. Majlis angkat sumpah tersebut turut dihadiri Ketua Menteri Barisan Menteri-Menteri Kabinet Negeri dan Div-Div Kenamaan mengikut SOP yang telah ditetapkan. Dalam majlis perasingan pada Rabu, Datuk Gerawat Gala turut hadir dalam program ziarah Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS dan telah menyerahkan bantuan kepada 30 orang penerima yang terdiri daripada golongan warga emas dan ibu tunggal di Kampung Kuala Tutuh. Seterusnya mengenai pelaksanaan projek program transformasi luar bandar RTP. Menurut Adun Balinyan Abdul Yaakob Arbi, pelaksanaan tersebut adalah berdasarkan kepada kriteria dan keutamaan masing-masing. Sehubungan itu, beliau berharap agar penduduk yang menyuarakan projek RTP kecil ataupun besar dapat bersabar menunggu ia dilaksanakan. Untuk beberapa projek kecil RTP atau besar yang disuarakan namun belum terlaksana, saya berharap tuan-tuan dan puan-puan boleh bersabar dan sama-sama kita berusaha dan berdoa agar dipermudahkan kerana setiap pelaksanaan projek ada kriteria dan keutamaan masing-masing. Berucap semasa program Community Engagement di Balinyan pada Rabu, Abdul Yaakob memberitahu setiap masyarakat adalah pemimpin dan pelibatan dalam komuniti tidak membezakan kedudukan ataupun status seseorang. Sebaliknya, apa yang penting, jelas beliau adalah idea yang bernas serta usaha positif diberikan demi kesejahteraan rakyat dan pembangunan Sarawak khasnya. Sekian bersama saya, Fidai Hanan Sahni dan kru penerbitan. Untuk mengetahui berita-berita terkini Sarawak setiap hari, layari UKAS channel di YouTube atau melalui Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Buletin UKAS. Salam UKAS.